Bunyi rentak gegak gempita, paluan kompang pengantin diraja. Bunyi rentak gegak gempita, paluan kompang pengantin diraja. Bahasa itu milik kita, kita junjung sepanjang masa. Cantik manis gadis berempat, memakai gelang emas suasa. Cantik manis gadis berempat, memakai gelang emas suasa. Berjumpa lagi siri keempat dalam tajuk ayat dan klausa. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi dalam channel Cikgu Mas. Kali ini pada siri yang keempat, kita akan bincang dan berbicara tentang ayat dan klausa. Jom tambah ilmu. Baiklah murid-murid, dalam 3 siri ayat yang lalu, murid-murid telah diperkenalkan dengan ayat dan penan ayat. Pada kali ini, dalam siri 4 tentang ayat, murid-murid akan mengenali ayat dan klausa pula. Sudah bersedia semua? Jom kita tambah ilmu. Ayat ialah unit bahasa yang mengandungi makna lengkap iaitu subjek dan predikat. Klausa pula ialah rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Klausa mempunyai potensi untuk menjadi ayat. Okey, cikgu nak bertanya murid. Apakah bezanya antara klausa dengan ayat? Kedua-duanya mempunyai subjek dan predikat, kan? Usah keliru ya. Klausa memang seperti ayat kerana mempunyai subjek dan predikat. Tetapi klausa hanya wujud apabila terikat pada klausa yang lain. Hal ini berbeza tahu dengan ayat kerana ayat boleh berdiri sendiri tanpa perlu terikat dengan ayat lain. Murid-murid, klausa bebas dapat berdiri sendiri sebagai ayat lengkap. Klausa bebas juga disebut klausa utama atau klausa induk. Klausa tak bebas ialah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri. Klausa tak bebas juga disebut klausa kecil. Mari kita lihat contoh dalam ayat ya. Kristina tidak hadir kerana dia sakit kaki. Dalam ayat di atas, Kristina tidak hadir ialah klausa bebas, manakala kerana dia sakit kaki ialah klausa tak bebas. Hal ini disebabkan klausa kerana dia sakit kaki didahului dengan kata hubung kerana dan tidak dapat berdiri sendiri. Perhatikan bahawa kedua-dua klausa, Kristina tidak hadir dan kerana dia sakit kaki, mempunyai subjek dan predikat sendiri. Lihat contoh 4 ayat lagi dengan klausa bebas dan klausa tak bebas. Klausa tak bebas dicetak dalam warna merah. 1. Kakak membeli majalah wanita yang diterbitkan oleh syarikat Sejati Murni Sendirian Berhad. 2. Postman itu menghantar surat dengan menunggang motosikal. 3. Setiausaha syarikat itu melaporkan bahawa semua fail penting telah siap disusun untuk diedarkan dalam mesyuarat. 4. Sementara menanti nasi masak, ibu menumbuk sambal belacan diperahkan asam limau. Murid-murid, cuba lihat
kata yang mengiringi klausa tak bebas. Ayat 1, yang, 2, dengan, 3, bahawa, 4, sementara. Tanpa semua kata itu, klausa tak bebas tidak boleh berdiri sendiri. Faham sekarang? Mari murid-murid kita lihat lagi contoh. Kita lihat dalam kotak yang diberikan, iaitu ada klausa bebas dan klausa tak bebas. Ayat 1, mereka akan pergi ke stadium sekiranya mereka mendapat kebenaran daripada pengetua. Ayat 2, saya membeli novel yang ditulis oleh Azizi bin Haji Abdullah. Ayat 3, adik Samad menangis kerana takut mendengar bunyi guru. Ayat 4, Puan Samiah mengadun tepung untuk membuat roti canai. Ayat 5, murid-murid tidak dibenarkan turun sehingga bas betul-betul berhenti. Ayat 6, Nur Farhana bersalam dengan ibu sebelum dia pergi ke pejabat. Murid-murid sendiri boleh lihat dan cuba namakan kata bantu yang ada dalam klausa tak bebas. Ya, sekiranya untuk kata bantu dalam ayat 1, yang, kata relatif dalam ayat 2, kerana, kata hubung, untuk, sehingga dan sebelum. Itu semua ialah kata yang digunakan untuk berada di depan klausa tak bebas supaya dia dapat berdiri dengan bantuan kata-kata tersebut. Makin faham ya? Baiklah murid-murid, untuk menambah pemahaman murid-murid dengan menguji minda, mari kita cuba lagi. Bagi setiap ayat, kenal pasti klausa bebas dan klausa tak bebas. Contoh, soalan. Murid-murid mesti belajar bersungguh-sungguh agar berjaya dalam peperiksaan. Jawapannya, klausa bebas, murid-murid mesti belajar bersungguh-sungguh. Klausa tak bebas, agar berjaya dalam peperiksaan. Okey, kita lihat ada 5 ayat di sini. 1, murid yang menjadi juara itu anak Cikgu Syafiqah. 2, Osama mengaku bahawa dia terambil buku kakaknya. 3, ketika hujan mula turun, mereka masih di tengah padang bola. 4, semua ahli jawatan kuasa bersetuju bahawa cadangan yang dikemukakan itu baik. Ayat 5, Puan Samsinar bukan guru besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sebatang, tak, kerana saya belajar di sekolah itu. Mari kita lihat jawapannya. Baiklah, jawapan bagi soalan 1 iaitu murid yang menjadi juara itu anak Cikgu Syafiqah. Jawapan klausa bebas, murid itu anak Cikgu Syafiqah. Klausa tak bebas, yang menjadi juara itu. Ayat 2, soalan. Osama mengaku bahawa dia terambil buku kakaknya. Jawapan, klausa bebas, Osama mengaku. Klausa tak bebas, bahawa dia terambil buku kakaknya. 3, soalan. Ketika hujan mula turun, mereka masih di tengah padang bola. Jawapan, klausa bebas, mereka masih di tengah padang bola. Klausa tak bebas, ketika hujan mula turun. 4, soalannya,
semua ahli jawatankuasa bersetuju bahawa cadangan yang dikemukakan itu baik. Jawapan klausa bebas, semua ahli jawatankuasa bersetuju. Klausa tak bebas, bahawa cadangan yang dikemukakan itu baik. 5. Soalan, Wan Samsinar bukan guru besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sepatang tatkala saya belajar di sekolah itu. Jawapan, klausa bebas, Wan Samsinar bukan guru besar Sekolah Kebangsaan Pinang Sepatang. Klausa tak bebas, tatkala saya belajar di sekolah itu. Mudah kan? Murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung siri. Kita akan bertemu lagi dalam siri berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa lagi dalam channel Cikgu Mas. Terima kasih semua.